Kalau orang tanya macam mana Haji sihat, dulu lama tak datang masjid dengan kata masuk wad, alhamdulillah Tuhan bagi sembuh. Yang tu dulu. Lepas tu baru cerita saya duduk hospital tu, rawatan dia okey. Baru cerita yang tu. Jangan sekali-kali mengataskan makhluk dulu baru pergi ke Tuhan. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Semua benda ni dah ada takdir, tapi takdir itu bergantung kepada ketaatan dan kemaksiatan dan kelalaian. Salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah Azza wa Jalla itu diulas kepada masyarakat. Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah Azza wa Jalla, dan timbul tanggapan kepada setengah pihak yang qadar itu menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup mereka. Misalnya, ada yang mengatakan kalau, muka surat 66, kalau Allah Azza wa Jal mentakdirkan seseorang sembuh daripada penyakit, sudah tentu penyakit tersebut akan sembuh tanpa mengira sama ada pesakit terlibat mengambil rawatan daripada doktor ataupun tidak. Orang sebegini menyangka Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu itu secara terasing daripada sebab-sebabnya. Sebenarnya Allah Ta'ala mentakdirkan musabab dan sebab sekaligus. Ini kerana qadar tertakluk kepada segala perkara baru yang terdapat pada alam ini, dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripadanya. Apabila Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang itu akan sembuh, dia juga mentakdirkan orang itu akan mengambil ubat-ubatan atau mengambil langkah tertentu yang menyebabkan dia sembuh daripada penyakit yang dialaminya. Sekarang dia nak sebut tentang berseiringannya benda-benda yang membantu qadar itu terjadi, yang kita sebut sebagai sebab musabab. Satu orang yang sakit, kesakitan itu akan terangkat dengan rawatan. Itu ialah teori umum kepada semua manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Satu orang bila mana dia sakit, nak angkat sakit dia kena berubat. Berubat tu bermacam cara. Sama ada dia makan ubat yang jenis dimakanlah, ataupun disapu ke, ataupun ditampal ke, ataupun macam-macam kaedah perubatan. Cuma penulis macam nak kata, kita tak boleh menjadikan diri kita ni dalam bab qadar ni, benda tu nak berubah dengan cara kita duduk diam. Macam mana sakit tu nak terangkat, kita duduk diam, sabar, sehinggalah penyakit tu terangkat. Cara tu bagi saya tak kata salah, tapi dia kurang tepat. Benda tu boleh berlaku. Kita kena sedar, benda-benda yang berlaku luar daripada keajaiban ataupun kebiasaan asbab musabab ni tetap boleh berlaku pada manusia, tetap boleh berlaku. Cuma umumnya satu orang bila mana dia nakkan benda tu berlaku pada diri dia kena buat benda-benda yang mensalurkan ke arah tu. Contoh, satu orang yang lapar, apakah cara untuk menghilangkan lapar? Yang semua umat manusia ni dia tahu, cara nak bagi hilang lapar ialah makan. Ke ada orang-orang di negara lain, dia berpandangan cara bagi hilang lapar ni ialah kena berlari keliling padang bola 10 kali, hilang lapar dia. Tak, kaedah tu tak terpakai. Sebab seluruh dunia faham macam tu. Boleh ataupun tidak Tuhan menghilangkan lapar tanpa makan? Jawapannya boleh. Tapi sebab dan musabab yang Tuhan jadikan lapar tu hilang ialah dengan makan. Makan apa-apa pun, lapar tu akan hilang ataupun berkurang. Sama juga dengan tidur. Tidur pun macam tu. Tidur dia menghilangkan mengantuk. Tidur tidak menghilangkan benda-benda lain. Tak ada orang kata, macam mana ustaz saya ni banyak hutang. Banyak hutang tidur, nanti bangkit nanti hilanglah hutang tu. Tak, hutang tak akan hilang dengan tidur. Dia kena kerja, dia kena berusaha untuk mengangkat hutangnya. Ini asbab musabab yang Tuhan jadikan. Tapi boleh jadi tak orang yang banyak tidur, hutang dia tu boleh hilang? Jawapannya boleh. Mungkin Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada makhluk Tuhan ni sampai dekat dia dan beri pada dia sebahagian wang, dan dia boleh bayar. Boleh, tapi asbab yang umum, yang semua dunia tahu, yang itu lebih utama untuk dijadikan sebagai perhatian. Maksudnya satu orang bila mana dia nakkan kepada benda-benda tu berlaku pada hidup dia nak sihat, dia kena buat asbab-asbab orang sihat.
Dia nak ilmu, dia kena buat asbab-asbab orang ilmu. Sebab tu macam mana nak dapat ilmu, kena belajar. Kena ketekunan dia. Kalau dia kata saya nak ilmu tapi dia duduk elak, tak buat apa, duduk dalam kuliah pun tidur apa semua, jadi bayar. Saya tak kata orang tidur dalam kuliah ni, saya sebut je. Cuma nak katanya itulah bahagian daripada benda-benda yang tak membantu, kata. Kurang membantu. Dia tak optimal benda tu. Ini ialah benda-benda yang orang kata apa? Yang perlu kita faham. Asbab musabab dia. Okey. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Hakim bin Hizam. Dia sebut itu Hakim bin Huzam. Ya Rasulullah, ara'aita adwiyatun natadawa biha wa raqqa nastarqi biha aturadda min qadarillah? Qala innaha min qadarillah. Maksud dia, wahai Rasulullah, apa pandangan tuan tentang ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat dan jampi yang kita gunakan untuk menjampi? Adakah ia dapat menolak qadar Allah? Sabda baginda, ia sendiri daripada qadar Allah. Ia sendiri daripada qadar Allah. Sebab ada sebahagian sahabat dia melihat, kalau kita pergi berubat ni, kalau kita pergi jampi apa semua ni, dia macam nak takluk diri tu kepada benda tu. Diri kita tertakluk pada benda tu. Macam tuan-tuan tengoklah, ada sebahagian orang dia obses dengan jenis ubat-ubatan ni. Makan ubat tak salah, tapi kalau kita merasakan ubat inilah yang mengangkat segala-galanya, itu salah. Tuhan menjadikan asbab saja. Ini benda ni kadang-kadang sebahagian orang dia terpesong di situlah. Dan syaitan menggelincirkan kita di situ. Kita ni orang Islam ni, kita mungkin taklah pergi kepada sampai tahap menyembah ubat tu, tak akan pergi. Cuma kadang-kadang syaitan ni dia bermain pada hati yang lalai. Kita tu sendiri kadang-kadang terfikir, terlintas, kita rasa macam saya ni sebab makan ubat ni lega. Perkataan itu kurang baik. Perkataan tu tak mengeluarkan orang tu pada Islam, tapi perkataan itu tidak disukai bagi orang-orang yang saleh hakikatnya. Para nabi apa semua, dia tak bercakap dengan cara macam tu. Para sahabat, orang-orang beriman, orang-orang yang baik ni, dia tak bercakap dengan cara macam tu. Dia tak akan memberi kredit kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ialah benda yang kita kena ubah, macam-macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan, kalau dapat apa-apa pun, tetap kena beri pada Allah Ta'ala dulu sebagai pihak pertama yang memberi pada kita. Apa-apa pun. Kalau orang tanya, macam mana Haji, sihat? Dulu lama tak datang masjid, dengan kata masuk wad, Alhamdulillah Tuhan bagi sembuh. Yang tu dulu. Lepas tu baru cerita, saya duduk hospital tu, rawatan dia okey. Baru cerita yang tu. Jangan sekali-kali mengataskan makhluk dulu, baru pergi ke Tuhan. Beri kepada Tuhan dulu. Tuhan jadikan saya boleh duduk sini, rawatan di situ. Okey. Ini petanda orang-orang yang cuba nak jaga diri dia. Nak jaga diri dia supaya tak tergelincir daripada pilihan-pilihan ataupun perkataan-perkataan yang kadang-kadang menambah rasa keakuan. Menambah rasa keakuan. Contoh kalau orang tanya, Haji rumah besar, kita kata ni zaman muda dulu ni, saya ni jenis zaman muda ni tidur sejam je. 23 lagi kerja. Gaji sebulan bukan main banyak apa semua. Ni yang besar ni kerana zaman dulu ni tidur sejam. Bahaya. Cakap macam tu dia bahaya. Dia bahaya. Dia tidak mengeluarkan orang daripada Islam, tapi syaitan suka orang cakap macam tu. Sebab cakap macam ni, syaitan kata dia ada potensi untuk merasakan dialah sebab dapat semua benda ni. Itu bahaya dia. Sebab tu kita kena letak ini semua ialah mulkun lillah, milik Allah yang Tuhan beri kepada saya. Itu dulu, sehingga dia mudahkan saya untuk dapat ini. Itu ialah orang yang berhati-hati dalam perkataan. Dia cuba untuk membentengi syaitan supaya jangan masuk. Sebab kat mana bahaya cakap macam ni? Nanti kalau Tuhan tarik, dia akan argue Tuhan. Bila mana Tuhan tarik, bila mana rumah itu hilang, bila mana kesihatan itu hilang, tiba-tiba dia akan rasa Tuhan ni tak adil pada aku. Itu yang dirisaukan. Segala benda yang Tuhan beri lebih pada kita, dia baik selama mana dia mendekatkan kita pada Tuhan. Tuan-tuan ada kenderaan yang banyak, ada kediaman yang banyak, ada duit yang banyak, selama mana semua benda tu mendekatkan diri pada Tuhan, tidak melewatkan tuan-tuan daripada mendirikan kewajipan. Ada orang kaya, keretanya banyak, tapi semua keretanya kita boleh nampak ada di masjid awal. Semua kereta dia. Dia ada sebahagian orang, waktu dia belum ada kereta, dia selalu ada masjid. Tapi bila mana dia dah ada kereta, tak nampak langsung.
Itu menunjukkan dia kurang memberi kebaikan, kekayaan yang kurang memberi kebaikan. Memang Tuhan dia tak akan bagi on the spot. Oh, dia ni nampak macam naik kepala sikit. Tuhan tak akan bagi terus. Tuhan akan lenakan dia, Tuhan akan seronokkan dia. Bila mana dia dah lupa, Tuhan datangkan lagi dia punya peringatan, tapi lupa lagi. Waktu tu baru akan jatuh merudum. Cuma ianya tetap akan berkait dengan sangka qada dan qadar kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk perbahasan berburuk sangka atau berhujah dengan tentang qadar dengan cara yang salah.